sejahtera semua. Nama saya Aisyah Maria, seorang perunia pelaburan di Wisely Management Sdn Bhd. Hari ini saya akan mengongsikan kepada anda sebab-sebab kenapa perlu melabur dalam hartanah. Sebelum kita menceburkan ini dalam bidang pelaburan hartanah, kita harus tahu apa maksud pelaburan itu sendiri. Dalam bahasa mudah, pelaburan ialah salah satu cara untuk menjana pendapatan menggunakan duit yang kita ada. Manakala dalam bahasa ekonomi, pelaburan ialah apabila anda membeli sesuatu benda yang tidak akan digunakan hari ini semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pada masa akan datang. Dalam istilah kewangan pula, pelaburan ialah pembelian satu persatu aset kewangan dengan harapan aset tersebut akan menjana pendapatan daripada keuntungan pada masa depan, iaitu apabila aset tersebut dibeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga semasa dibeli. Baiklah, sekarang kita dah faham apa maksud pelaburan tu. Sekarang kita kena tahu pula apa maksud pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah ialah pelaburan yang dibuat dengan membeli satu-satu jenis hartanah khas bagi mendapatkan keuntungan hasil daripada pembelian tersebut. Sama ada untuk aliran tunai iaitu cash flow ataupun kenaikan harga hartanah iaitu capital appreciation. Biasanya sebelum melabur dalam satu hartanah, para pelabur akan membuat kajian terperinci terhadap hartanah tersebut bagi memastikan hartanah yang diorang nak beli ni menguntungkan ke tak. Sebab pada pandangan orang ramai, melabur hartanah ni macam senang, macam boleh bagi keuntungan yang besar. Tapi sebenarnya hakikatnya tak macam tu. Sebab tak semua pelabur hartanah berjaya mendapat keuntungan seperti yang diorang harapkan. Hal ini kerana setiap pelaburan tu ada risiko dia. Pelabur hartanah yang bijak akan membuat perancangan teliti terlebih dahulu sebelum melabur. Tindakan ini adalah wajar dan wajib dilakukan bagi mengelakkan rugi yang besar. Okey, itu saja untuk pengenalan tentang pelaburan dan pelaburan hartanah. Sekarang ni kita nak tengok apa 10 sebab kita perlu melabur dalam hartanah. Tahukah anda, sebilangan besar jutawan dunia memiliki portfolio hartanah, menjadikannya aset alternatif yang paling popular. Selama 2 abad yang lalu, sekitar 90% jutawan dunia telah dihasilkan dengan melabur dalam hartanah je. Hartanah juga telah menghasilkan jumlah jutawan ketiga tertinggi di seluruh dunia. Menurut Forbes, ini adalah antara 50 orang terkaya di Malaysia dengan majoriti mereka mempunyai portfolio pelaburan hartanah. Orang tak nak kaya macam dia orang. Inilah rahsia orang kaya, iaitu melabur dalam hartanah. So, kita pergi pada sebab yang kedua, iaitu dengan hartanah kita boleh menjadi wang dan pendapatan. Macam mana nak jadi pendapatan dengan hartanah ni? Sebenarnya ada 3 cara. Cara yang pertama ialah buy and hold ataupun memiliki hartanah. Ini di mana kita beli satu-satu hartanah tu dan kita simpan, kita tak jual. Cara ni memberi peluang kepada pelabur untuk mengumpulkan kekayaan dari semasa ke semasa disebabkan oleh nilai hartanah yang semakin naik dari semasa ke semasa. Cara yang kedua ialah flipping ataupun beli jual, di mana kita beli satu-satu hartanah tu dan kemudiannya kita jualnya semula dalam masa yang singkat. So cara ni dapat elakkan komitmen berterusan macam untuk cari penyewa dan untuk jaga hartanah tu. Cara yang ketiga ialah rental, iaitu sewaan, di mana kita sewakan hartanah kita kepada orang lain dan kita akan dapat keuntungan bulanan pasif, iaitu duit sewa bulanan daripada penyewa kita. Sebab yang ketiga kenapa kita perlu melabur dalam hartanah ialah faedah cukai. Di Malaysia ni terdapat cukai keuntungan hartanah iaitu CKHT ataupun RPGT. Cukai ni cukai yang Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN kenakan pada keuntungan daripada perusahaan hartanah. Kiranya bila korang dah jual hartanah akan ada keuntungan bersih kan? Yang tu yang cukai akan dikenakan. Dan yang kedua ialah HOC 2020 iaitu Home Ownership Campaign. HOC ni adalah inisiatif yang dirancang oleh kerajaan untuk menyokong pembeli rumah yang ingin membeli hartanah. Tapi pada masa sama, HOC ni juga mendorong penjualan hartanah yang tak terjual dalam pasaran Malaysia ni. Jadi, dengan meningkatnya orang Malaysia nak beli rumah ni, terutama dekat kawasan bandar, inisiatif HOC ini direka untuk memandaikan pencari rumah dengan rumah-rumah kosong yang ada. Jadi,
apa faedah HOC ni untuk pembeli hartanah ni? Banyak faedah dia dan sangat berbaloi. Yang pertama, pengecualian duty stamp penuh sehingga 1 juta. Yang kedua, pengecualian duty stamp separa sehingga 2.5 juta. Yang ketiga, HOC ni merupakan instrumen untuk mendapatkan pengecualian pinjaman. Dan yang terakhir sekali, dapat 10% diskaun rumah. Tapi faedah-faedah ni hanya sah sekiranya perjanjian jual beli iaitu SPA ditandatangani antara 1 Jun 2020 hingga 31 Jun 2021. Jadi kalau korang nak menikmati faedah-faedah ni, cepat-cepatlah buat keputusan untuk melabur dalam hartanah, sebab peluang ni mungkin tak akan datang untuk kali ketiga. Kalau kita melabur dalam hartanah ni, kita berkuasa untuk mengawal pelaburan kita. Kenapa berkuasa? Sebab apabila kita memiliki hartanah untuk jual pelaburan, kita berkuasa untuk menentukan berapa banyak untung kita nak buat daripadanya. Contohnya, yang pertama, kita boleh sewakan seluruh unit, ataupun satu bilik je, ataupun per kepala. Dan kita juga boleh pilih siapa yang kita nak sewakan. Contohnya kita nak sewakan kepada pelajar je ke, kita nak sewakan kepada yang berkeluarga je ke. Semua jenis pelaburan membolehkan kita untuk pilih orang yang kita nak berurusan. Selain itu, anda boleh tambah nilai kediaman anda. Macam mana? Dengan perbaiki rumah tu, lawakan rumah tu, tambah perabot. So dekat sini, anda akan dapat nilai selepas pembaikan yang lebih tinggi. Contohnya, anda beli sebuah rumah bernilai 100,000 dan anda laburkan 10,000 untuk pengubahsuaian dan perabot. Dan anda jual rumah tu pada harga 130,000. Jadi kat sini, anda dapat keuntungan sekitar 20,000. Sebab yang kelima pula ialah kenaikan nilai hartanah, iaitu capital appreciation. Seperti yang kita tahu, nilai hartanah meningkat dari semasa ke semasa, dan jika anda membuat pelaburan yang betul, anda akan mendapat keuntungan yang tinggi apabila tiba masanya untuk menjual. Contohnya, semasa inflasi. Inflasi ni tak dapat dielakkan. Harga barang, petrol dan komoditi lain akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Dan kerana hartanah ni dibuat daripada benda yang betul, macam simen, batu bata, harga hartanah pun akan naik juga. Hasilnya, kalau harga hartanah meningkat, equity kita pun meningkat. Disebabkan masa mencemburui kita akan sambung lagi 5 sebab kenapa anda perlu melabur dalam hartanah pada video yang seterusnya. Jadi jumpa anda di sana. Terima kasih.